kita masuk kepada kum. Kum makna apa tuan-tuan? Kum maknanya kamu. Baik, kamu ni tuan-tuan, dia merupakan kalimat isim ke fi'il ke haraf? Kamu, aku, dia, mereka, saya, awak tu ganti nama diri tuan-tuan kan? Jadi kalau ganti nama diri, dia termasuk dalam kelompok kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi. So apa gelaran dia? Tentulah isim ganti nama diri. Betul tak? Baik, kalau di isim ganti nama diri, saya nak tanya soalan. Dia jadi ganti nama diri kepada siapa tuan-tuan? Dia mengetahui rahsia kamu. Dalam konteks ayat ni masa turun tu tuan-tuan, dia rujuk kepada Rasulullah dengan para sahabat serta orang kafir yang ada di Mekah tu. Allah mengetahui rahsia kamu, kata Allah dalam konteks rangkap ni. So pada pendapat saya ni rujuk kepada orang kafir Quraisy lah. Allah tahu rahsia kamu dan apa yang kamu rahsiakan. Kemudian sebenarnya Allah tahu juga apa yang dirahsiakan oleh Rasulullah dengan para sahabat. Tapi dalam konteks ini Allah menceritakan tentang orang kafir Quraisy tu. Allah tahu apa yang dirahsiakan, Allah tahu apa yang dinyatakan, dan Allah tahu apa yang sedang dia usahakan. Baik, wa jahrakum. Wa makna apa tuan-tuan? Wa maknanya dan. Ini merupakan kalimat isim ke fi'il ke haraf? Ini ialah kalimat haraf. Haraf apa tadi? Haraf penyambung cerita. Kemudian jahra. Apa makna jahra? Jahra ni maknanya yang nyata. Yang nyata. Ini isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Ini juga merupakan kalimat isim. Jadi kalau isim, dia ni isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa. Dia ni ialah isim biasa. Kalau isim biasa, kita bahaskan pada peringkat yang ketiga. Kemudian kum, sama macam tadi. Kum merupakan kalimat isim, tapi isim yang ada gelaran dan fungsi. Apa gelaran ni tuan-tuan? Isim ganti nama diri. Jadi kalau dia gelaran dia sebagai isim ganti nama diri, fungsi dia apa? Fungsi dia tentulah menjadi ganti nama diri kan? Jadi tuan-tuan, dia jadi ganti nama diri kepada siapa tuan-tuan? Dia jadi ganti nama diri kepada orang-orang kafir Quraisy yang berada di Mekah masa zaman ayat ni turun dulu. Kemudian wa maknanya dan, dia merupakan kalimat haraf, iaitu haraf penyambung cerita. Kemudian fungsi dia apa? Fungsi dia nyambung cerita lah. Kemudian ya'lamu, dia mengetahui. Ini merupakan kalimat fa'il. Jadi kalau kalimat fa'il, soalannya standard. Ya'lamu, dia mengetahui. Apa ganti nama diri dalam ya'lamu? Tentulah dia, ada tulis kat sini kan? Baik, dalam konteks rangkap ini, dia mengetahui. Dia rujuk pada siapa tuan-tuan? Dia tentulah rujuk kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ada tak maf'ulun bih? Ada. Maf'ulun bih dia apa? Apa yang. Dia mengetahui apa yang. Baik, ma tuan-tuan, kita fokus pada ma. Ma maknanya apa tuan-tuan? Ma maknanya apa yang kan? Jadi kalau apa yang, dia merupakan kalimat isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Tuan-tuan ingat tak? Dia merupakan kalimat isim. Kalau tuan-tuan masih ingat tadi saya jelaskan, tengok sini. Ma merupakan kalimat isim. So di isim apa? Dia ialah isim mewakili. Kan ada kat sini. Tapi ma ni mewakili sesuatu yang bukan orang lah. So ma, apa yang, dia ialah isim mewakili ataupun isim mausul. Cuma dia mewakili apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tahu, dia mewakili apa? Dan dia mengetahui wa ya'lamu ma taksibuna, dan dia mengetahui apa yang kamu usahakan. So apa yang ni rujuk pada apa? Apa yang ni rujuk kepada apa yang diusahakan oleh orang kafir itulah. Kafir Quraisy itulah. Tu maksud dia. Okay, kalimat yang terakhir ialah taksibuna tuan-tuan. Apa makna taksibuna? Taksibuna tu kamu usahakan. Kamu cuba lakukan. Tu maksud dia. So kalau taksibuna ni tuan-tuan, dia merupakan kalimat isim ke fi'il ke haraf? Dia tentulah kalimat fi'il. Jadi kalau kalimat fi'il ada 3. Fi'il apa tuan-tuan? Ini fi'il mudhari'. Kan tak ada telah kan? Baik, sekarang ni tuan-tuan, kalau fi'il soalannya standard saja. Apa ganti nama diri dalam taksibuna? Tentulah kamu, ada tulis di sini kan? Baik, soalan berikutnya. Dalam konteks rangkap ini, kamu usahakan. Kamu tu rujuk pada siapa tuan-tuan? Wa ya'lamu ma taksibuna, dan dia mengetahui apa yang kamu usahakan. Kamu rujuk pada siapa tuan-tuan? So dalam konteks rangkap ini, kamu itu rujuk kepada orang-orang kafir Quraisy. Okey tuan-tuan, kita bahas pada peringkat yang ketiga ini tentang peringkat kedua perbahasan kita menggunakan sistem Al-Furqan tuan-tuan. So itu ialah peringkat yang kedua tuan-tuan. Jadi insyaAllah nanti ada kesempatan kita masuk pada peringkat yang ketiga. Jadi kalau boleh tuan-tuan, tuan-tuan pause sekejap dekat dekat jadual yang saya sediakan tadi. Dan kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan catat. Jadi tuan-tuan buat latihan. Tuan-tuan kuasai peringkat yang kedua ni, nanti kita akan terus pada peringkat yang ketiga pengajian kita insyaAllah. Kita peringkat yang ketiga tu kita jelaskan tentang, kalau isim, tentang isim biasa lah. Banyak kita bahas tentang isim biasa tau.
Yang mana kadang-kadang kalimah tu katalah Alkitab, kadang-kadang tuan-tuan baca Alkitabu, kadang-kadang Alkitabah, kadang-kadang Alkitabi. So soalannya, kenapa di sini baca kitabu? Kenapa di sini baca kitabah? Kenapa di sini baca kitabu? Kita kitabi Jadi begitu juga dengan kalimah-kalimah yang lain Kenapa, untuk apa alasan dia? Dan dia pangkat dia apa? Pangkat dia marfu' ke, mansub ke, majrur ke? Apa makna marfu', apa makna mansub? Kita akan bahas pada peringkat yang ketiga nanti. Tapi sebelum tu tuan-tuan kuasai peringkat yang kedua ni elok-elok, molek-molek. Peringkat pertama tuan-tuan dah settle kan Peringkat kedua ni kuasai molek-molek, nanti baru tuan-tuan mudah ataupun tuan-tuan lebih kita panggil lebih smooth untuk tuan-tuan masuk pada ataupun mempelajari peringkat yang ketiga nanti. Wallahualam. Terima kasih atas perhatian. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, nama saya Ustaz Nasar. Izinkan saya sebentar untuk menjelaskan pada tuan-tuan bagaimana Al-Furqan beroperasi. Tuan-tuan, kami telah beroperasi selama 21 tahun. Dan selama ini kami bergerak hanya melalui dana daripada pelajar-pelajar Al-Furqan yang membayar pada setiap kelas-kelas pengajian. Tuan-tuan, berjuta ringgit kami kena keluarkan, terutamanya kena membayar pada syarikat televisyen untuk menjelaskan kepada rakyat Malaysia kita ada satu sistem baru yang mampu membantu mereka untuk faham apabila mereka membaca Al-Quran. Selain daripada itu tuan-tuan, kena bayar pada syarikat televisyen, kami juga kena tanggung kos penerbitan, termasuklah syuting dan kru dan studio dan sebagainya tuan-tuan Jadi menjadi bebanan kepada kami sebenarnya tapi tak apalah, cita-cita kami untuk melihat rakyat Malaysia faham Al-Quran, faham apabila mereka membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan, tibalah masanya tuan-tuan bantu kami tuan-tuan setiap bulan kami kena keluarkan dana beribu-ribu ringgit untuk mewar-warkan program percuma yang kami adakan sekarang ni di sekitar Lembah Kelang dan sebelum ni di seluruh Malaysia tuan-tuan Jadi tuan-tuan, mungkin RM50 yang tuan-tuan masukkan ataupun RM30 yang tuan-tuan masukkan itu kecil bagi tuan-tuan tapi bagi kami sebenarnya itu sangat besar dan sangat berharga untuk membantu kami menggunakan dana tersebut untuk menyebarluaskan pengajian bahasa Arab Al-Quran. Tuan-tuan bantu kami, insya-Allah Allah akan bantu tuan-tuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.